Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Galeri Rambut Mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara tarikan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Kadar bayaran caj perkhidmatan Exit and Entry System EES dikemas kini bermula hari ini. Majlis berselawat diadakan pagi tadi bagi menandakan pembukaan Galeri Rambut Mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempena pembukaan semula Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Majlis diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Jalan Pengiran Babu Raja, Bandar Seri Begawan. Hadir yang berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Sri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan yang berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis dimulakan dengan selawat dan dikir Syarafil Anam oleh pelajar-pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di dalam Galeri Rambut Mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diakhiri dengan doa peliharakan Sultan. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Galeri Rambut Mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibukakan untuk kunjungan orang ramai bermula hari ini hingga 18 Disember ini. Galeri pameran Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dibuka semula bagi kunjungan orang ramai bermula hari ini dari pukul 9 pagi hingga 5 petang setiap hari kecuali hari Jumaat. Orang ramai dipelawa untuk datang bagi menyaksikan 9 galeri pameran Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Orang ramai dialu-alukan untuk hadir ke Balai Khazanah untuk menyaksikan koleksi-koleksi unik serta pameran-pameran yang disediakan oleh Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Makluman mengenai tiket masuk boleh diperoleh dengan mengunjungi kaunter-kaunter tiket di bangunan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Makluman lanjut, layari laman sesawang www.bkishhb.gov.bn atau Facebook Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah BKISHHB dan Instagram bkishhb.bn. Adalah menjadi kewajipan setiap individu dalam menjaga kesihatan diri sendiri, keluarga dan masyarakat kerana tanpanya nikmat kehidupan akan berkurangan. Ia antara pengisian tazkirah bertajuk Menjaga Kesihatan dalam pengambilan makanan semasa Majlis Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis yang diadakan secara maya itu dimulakan dengan bacaan Sayyidul Istighfar oleh Datuk Paduka Dr. Awang Haji Ismail bin Haji Duraman, Penasihat Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Bengkurung. Antara yang menyertai Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Sri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis juga disertai oleh jemaah daripada 97 buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara, antaranya Jawatan Kuasa Takmir Masjid Utama Muhammad Saleh serta kaki tangan dan para pelajar IBTE, Kampus Sultan Saiful Rijal dan pegawai-pegawai dan kaki tangan Sekolah Arab Temburong.
selain daripada masjid-masjid seperti di Kampung Air. Kadar purata kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam dalam 1 minggu kebelakangan menunjukkan penurunan iaitu 434 kes sehari berbanding dengan 503 kes sehari pada minggu sebelumnya. Perkara tersebut dinyatakan oleh Menteri Kesihatan semasa sidang media COVID-19 di negara Brunei Darussalam petang tadi. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar turut mengongsikan kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara ini kekal di tahap yang tinggi dengan 78.9% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk telah mendapatkan dos ketiga vaksin dan 11.3% mendapatkan dos keempat. Sebanyak 388 kes baru telah dilaporkan, iaitu 384 kes hasil ujian ART dan 4 kes adalah hasil dari 193 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam. Sementara itu, Alhamdulillah, trend kes influenza dan jangkitan serupa influenza atau influenza-like illness ILI pada minggu lalu juga telah kembali kepada paras normal. Walaupun orang ramai adalah dinasihatkan untuk terus mengamalkan langkah berwaspada. Bagi mereka yang berumur 60 tahun ke atas serta mereka yang mempunyai masalah-masalah kesihatan adalah dinasihatkan untuk mendapatkan suntikan influenza pada setiap tahun. Semasa sesi soal jawab, Menteri Kesihatan turut mengongsikan mengenai pencapaian aplikasi Bruhal yang memenangi anugerah Apikta 2022 di Islamabad, Pakistan dalam kategori penglibatan dan perkhidmatan komuniti untuk kesihatan dan kesejahteraan. Menurut Menteri Kesihatan, pencapaian itu merupakan kemenangan seluruh negara atau Whole of Nation atas komitmen dalam penggunaan aplikasi Bruhal yang bukan saja dapat menolong mengawal wabak pandemik COVID-19, tapi yang penting pada masa akan datang, ia akan dapat memperkasa setiap warga negara atau penduduk negara ini untuk meningkatkan kefahaman atau penjagaan dari segi kesihatan masing-masing. Tambah Yang Berhormat Menteri, aplikasi Bruhal juga diharap dapat memberi gakan mengenai kesihatan dengan lebih baik dan terurus serta tanpa ada orang tercicir. Keadaan cuaca negara masih dijangka aktif sehingga esok. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Negara Brunei Darussalam sekarang berada dalam fasa pertama monsun Timur Laut. Pada lazimnya, keadaan cuaca tidak menentu dengan hujan lebat atau ribut petir sekali-sekala berlaku pada waktu malam hingga ke awal pagi. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi memaklumkan pada pukul 8 pagi tadi, ribut tropika Pakhar telah dikesan di kawasan Lautan Pasifik Barat iaitu sekitar 2,340 km dari negara Brunei Darussalam. Ribut tropika Pakhar diramalkan akan bergerak ke arah timur laut dan dijangka tidak menjejaskan cuaca di negara ini. Namun pengaruh luruan angin timur laut masih berpotensi meningkatkan pembentukan awan hujan di kawasan Laut Cina Selatan dan seterusnya meningkatkan aktiviti turunan hujan di negara ini. Oleh itu, keadaan cuaca masih dijangka aktif sehingga esok, 13 Disember 2022. Hujan sekali skala lebat dan berpetir dijangka berlaku dengan kelajuan angin boleh meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat.
Keadaan laut berombak diparas sedikit ke sederhana dengan ketinggian ombak di bawah 1.5 meter. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal dan kejadian cuaca aktif. Maklumat nasihat dan amaran cuaca terkini boleh didapati melalui aplikasi Bimbit Brunei WX atau menghubungi talian cuaca 114 atau melayari laman sesawang dan media sosial seperti yang tertera. Bermula hari ini 12 Disember 2022, Caj Perkhidmatan Exit and Entry System EES, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi setiap kenderaan yang akan membuat perjalanan melalui semua pos kawalan darat dikemas kini menurut kadar-kadar yang ditentukan. Kadar bayaran baharu itu akan dikenakan ke atas semua kenderaan yang melalui semua pos kawalan darat sama ada kenderaan pendaftaran negara Brunei Darussalam atau luar negara. Bagi kenderaan penumpang dengan muatan tidak melebihi 7 orang termasuk pemandu, dikenakan bayaran RM3 setiap kenderaan bagi satu hala perjalanan. Bagi kenderaan penumpang dengan muatan lebih daripada 7 hingga 25 orang, termasuk pemandu seperti van atau bas mini, dikenakan bayaran RM6. Manakala bagi kenderaan penumpang dengan muatan lebih daripada 25 orang, termasuk pemandu seperti bas, akan dikenakan bayaran RM10. Sementara itu, kenderaan komersial yang tidak memerlukan pemeriksaan melalui mesin pengimbas di bawah kadar baharu dikenakan bayaran RM6 dengan kenderaan komersial yang perlu menjalani pemeriksaan melalui mesin pengimbas dikenakan bayaran RM10. Bayaran caj perkhidmatan akan dikecualikan bagi pejalan kaki dan kenderaan-kenderaan seperti basikal, motosikal, kenderaan yang dimiliki oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam atau kerajaan luar negara bagi kegunaan rasmi dan kenderaan yang dimiliki oleh pegawai Kerajaan Negara Brunei Darussalam atau kerajaan luar negara bagi menjalankan tugas rasmi. Bagi memastikan perjalanan merentas sempadan berjalan lancar, orang ramai adalah dinasihatkan untuk membuat pendaftaran permohonan pembayaran caj perkhidmatan melalui sistem EES login.bdns.gov.bn/EES/user/login dan seterusnya mendapatkan QR Code lebih awal sebelum perjalanan dibuat. Pertanyaan lanjut hubungi Jabatan Kastam dan Eksais Diraja di talian 2382361 atau 8323741 per waktu pejabat atau melalui email info@customs.gov.bn. Program perkemahan belia Kampung Ukong yang diadakan selama 4 hari berakhir petang tadi dengan majlis penutupan. Majlis diadakan sempena Festival Hari Belia Kebangsaan 2022 di kawasan pertanian luar Bandar Nong Tadion, Kampung Ukong, daerah Tutong. Hadir Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Lebih 60 peserta belia menyertai program yang dianjurkan oleh Biro Belia Majlis Perundingan Kampung Ukong dengan kerjasama ahli-ahli kawasan pertanian luar Bandar Nong Tadion, Kampung Ukong, Jabatan Daerah Tutong dan Jabatan Belia dan Sukan Tutong. Program bertujuan untuk memberi pendedahan kemahiran kepimpinan di samping mengetahui tentang pentingnya mempelajari ilmu asas dalam perkemahan. Dengan mengikuti kem perkemahan ini, ada banyak manfaat yang boleh kami dapat sebagai peserta. Iaitu antaranya adalah ilmu dan yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman di sini banyak. Kami dibawa untuk hiking dan melihat makanan-makanan yang boleh kami jadikan untuk kami survive sekiranya kami berada di dalam hutan. Dan kami juga diperlihatkan cara-cara untuk menjerat binatang. Jabatan Muzium-Muzium melalui Muzium Daerah Blain mengadakan pameran sementara yang membawakan tajuk Pameran Diorama Dunia Mini. Perasmian pameran tersebut berlangsung pagi tadi di Muzium Daerah Blain.
Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Muhammad Yassin bin Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Belain. Pameran menceritakan peristiwa-peristiwa sejarah bagi pendidikan termasuk merealisasikan imajinasi seseorang termasuk sebagai koleksi serta menggambarkan situasi sebenar dalam skala kecil. Pameran dibukakan untuk kunjungan orang ramai bermula hari ini sehingga 30 April 2023 dari pukul 9 pagi hingga 4.30 petang kecuali pada hari Jumaat. Harapan kami adalah supaya orang ramai akan dapat melawat museum ini dan menyaksikan pameran-pameran yang disediakan. Terutama sekali pameran diorama ini yang mana ia menunjukkan hasil-hasil kerja tangan orang-orang tempatan. Tiket kemasukan ke Museum Alat Kebesaran Diraja, Museum Teknologi Brunei, Museum Teknologi Melayu dan Museum Maritim Brunei Darussalam akan dikenakan mulai hari ini dan hanya dikenakan kepada pelawat asing sahaja. Kadar tiket kemasukan ke Museum Alat Kebesaran Diraja, Museum Teknologi Melayu dan Museum Maritim Brunei Darussalam adalah seperti yang tertera. Sementara itu, lawatan rasmi dari ketua negara, delegasi atau pegawai kerajaan asing, penuntut asing yang menuntut di negara ini dan pekerja asing yang memegang kad pintar warna hijau dikecualikan. Bukti identiti mestilah ditunjukkan kepada kaki tangan yang bertugas oleh para pelajar dan pekerja asing yang menetap di negara ini. Para pengunjung asing yang membuat lawatan secara berkumpulan adalah dinasihatkan untuk membeli tiket sebelum tarikh lawatan ke museum berkenaan. Bagi memeriahkan lagi Brunei December Festival, Kedai Buku Dewan Bahasa dan Pustaka di BP menawarkan potongan harga bagi penjualan buku, majalah dan jurnal sebanyak 10 hingga 70% bersempena cuti persekolahan bermula hari ini. Promosi jualan buku hujung tahun ini adalah untuk meningkatkan kutipan hasil jabatan dan mempromosi buku-buku terbitan DBP di samping memupuk minat membaca dalam kalangan masyarakat. Promosi sehingga 24 Disember ini turun memberikan kaedah e-pembayaran pemasaran di BP iaitu perbankan digital BIBD Next Gen Wallet, BIBD Quick Pay dan BIBD Swipe Card. Orang ramai yang tidak berkesempatan untuk berkunjung ke Bazar Buku, bolehlah datang ke Kedai Buku DBP di Jalan Pembangunan Lapangan Terbang Lama Berakas. Waktu beroperasi Kedai Buku DBP pada setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu, mulai pukul 8 pagi hingga 12.30 hari dan 2 petang hingga 4 petang. 2 premis perniagaan dikenakan kompaun atas kegagalan mematuhi Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Dapatan tersebut adalah hasil penguatkuasaan rutin harian yang dijalankan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Syarikat Raimar Sendirian Berhad didapati gagal memaparkan tanda harga dengan jelas iaitu paparan tanda harga tidak selaras dengan harga yang tercatat di dalam sistem pembayaran. Manakala syarikat Jaya Hypermart Sendirian Berhad didapati gagal memaparkan tanda harga bagi sebahagian produk susu tepung formula yang dijual. Kedua-dua syarikat berkenaan dikenakan kompaun masing-masing berjumlah RM500. Sehubungan itu, para peniaga diingatkan untuk sentiasa mengamalkan amalan perniagaan yang wajar dan beretika dengan mematuhi peraturan-peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan termasuk Akta Kawalan Harga Penggal 142. Kepatuhan para peniaga dalam melaksanakan amalan perniagaan yang beretika berupaya membantu membangunkan penggunaan domestik yang berdaya tahan. Maklumat lanjut mengenai Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan untuk membuat aduan rasmi mengenai amalan perniagaan yang tidak wajar, pengguna disaran untuk menggunakan aplikasi mudah alih pengguna bijak JPES juga boleh dihubungi melalui talian Darussalam 123 atau email ke aduan@jpes.gov.bn.
Jalan Susur menuju Jalan Jamiah Sri Hasnal Bolkiah dan Jalan Susur berdekatan persimpangan Jalan Datuk Ratna, Hala Gadong ditutup sehingga 19 Disember 2022. Penutupan akan bermula pukul 10.30 malam hingga pukul 6 pagi disebabkan kerja-kerja pembaikan jalan raya di pusing keliling Kiarong. Para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk menggunakan jalan alternatif dan diingatkan untuk sentiasa berhati-hati di kawasan berkenaan. Sementara itu, Jalan Raja Isteri Pengeran Anak Soleha di antara lampu isyarat Jalan Istana Nurul Iman dan lampu isyarat pintu depan Istana Nurul Iman, Hala Bandar Seri Begawan dan Hala Telanai ditutup mulai hari ini hingga 21 Disember 2022. Penutupan bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang disebabkan kerja-kerja melapis mula jalan raya. Para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan dan sentiasa berhati-hati di kawasan berkenaan. Pasukan PUBG Mobile negara Brunei Darussalam berjaya mendapat tempat kedua dalam kejohanan e-sukan dunia ke-14 dengan mengutip 186 mata. Kejohanan yang disertai oleh 106 buah negara itu berlangsung di Merusaka, Nusa Dua, Bali, Indonesia. Dalam kejohanan tersebut, Persatuan E-Sukan Brunei telah menghantar delegasi yang terdiri daripada 6 atlet dan 2 pegawai bagi menyertai 3 permainan iaitu PUBG Mobile, eFootball 2023 dan Tekken 7. Mula diadakan pada tahun 2019, kejohanan dianjurkan oleh Persatuan E-Sukan Antarabangsa IESF yang merupakan salah sebuah badan pentadbir antarabangsa untuk sukan tersebut. Kumpulan Buroi menjuarai pertandingan sepak takraw dalam majlis penutupan kem Usrah Balai Ibadat Kampung Sibut. Majlis yang diadakan petang kemarin itu berlangsung di Balai Raya Kampung Sibut, daerah Tutong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Haji Asminan bin Awang Haji Cucu, Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama. Naib Johan disandang oleh kumpulan Baung dan di tempat ketiga disandang bersama oleh kumpulan Kesili dan Barab. Sebanyak 12 pasukan ikut serta dalam pertandingan yang dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Takmir Balai Ibadat Kampung Sibut dengan kerjasama para belia Majlis Perundingan Kampung Sibut dan Sumbiling yang disokong oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid.